أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan sebab kesyukuran itu mudah-mudahan akan dikurniakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Mabadi' At-Tasawuf Al-Islami, prinsip-prinsip tasawuf Islam. Karya Syekh Abdul Hafiz Faraghli Al-Qarani rahimahullah, yaitu mengenai masih lagi mengenai asal perkataan tasawuf. Baik, yang ketiganya pendapat yang ketiga berkenaan dengan asal-usul perkataan tasawuf itu, iaitu satu lagi pendapat, yakni pendapat yang ketiga, ianya adalah berasal dari perkataan as-suffah, yakni satu tempat di bahagian belakang Masjid Nabawi yang disediakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk orang yang fakir dari kalangan muhajirin dan ansar. Jadi antara pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama dan pengkaji mengenai asal usul perkataan tasawuf, bukan tasawuf itu sendiri, perkataan dia itu. Intipati atau ajaran tasawuf itu sendiri memang berasal dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan keliru sekarang ni. Yang dikatakan asal usul ni, asal usul nama tu, perkataan tu timbul. Bukan asal tasawuf itu sendiri. Kerana asal tasawuf adalah datangnya daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak dipertikaikan. Tapi istilah tu, nama, bagaimana perkataan timbulnya ilmu yang dinamakan tasawuf ini. Maka antara pendapat yang dikemukakan ulama, mereka mengaitkan perkataan tasawuf ini dengan perkataan suffah. Suffah ni serambi masjid. Masjid Nabawi ni di bahagian belakang tu dia ada suffah. Suffah ni kita serambi lah, ataupun bahagian belakang dia tu, iaitu tempat yang dibina dan disediakan khas untuk orang-orang fakir,
yakni orang miskin, orang Islam yang miskin, yang tak ada pembiayaan, tak ada tempat tinggal, tak ada keluarga. Mereka ni diberi kebenaran untuk duduk di suatu tempat yang disediakan di belakang Masjid Nabawi. Bersambung dengan masjid lah, di bahagian belakang, dinamakan sufah. Jadi untuk orang miskin, fakir miskin, orang Islam yang fakir miskin, dari kalangan sama ada mereka ini muhajirin ataupun ansar, mereka duduk di situ. Jumlah mereka ini berubah-ubah, tak tetap. Ada di antara mereka ni yang masuk keluar, bila ada hasil pendapatan sikit mereka duduk part lain pula. Tapi yang duduk di sufah tu jumlah dia sepanjang dan maksudnya berlarutan tu ratusan orang. Dia anggarkan 300 lebih. 300 orang lebih yang duduk di sufah Nabi tu, yang Nabi sediakan di Masjid Nabawi. Cuma jumlahnya berubah-ubah semua kerana ada keluar masuk lah. Jadi mereka ni pertama sekali orang miskin. Dari segi pembiayaan, dari segi nafkah mereka ni, Nabi telah mengagihkan beberapa orang mereka ni kepada orang-orang hartawan tertentu. 5-6 orang Nabi agihkan dia kepada orang ni untuk menafkahkan mereka ni dari kalangan orang-orang yang ada harta lah. Jadi beberapa sekelompok mereka ni maka diletakkan di bawah orang ni. Adalah beberapa orang hartawan zaman Nabi tu, tanggung mereka ni. Begitu caranya. Dari segi nafkah, mereka ditanggung oleh orang yang berharta di zaman tu yang diagihkan oleh Nabi lah. Nabi agih 4-5 orang dengan orang ni, 4-5 orang dengan orang ni, seperti itu. Baik, golongan sufi seolah-olah seperti mereka, yakni ahli tasawuf ni di kemudian hari dilihat semacam mereka ni, mirip, banyak kemiripan dan persamaan dengan ahli sufah ni. Kerana beribadah kepada Allah secara berterusan dari aspek ibadah, dari aspek amalan dan ibadah. Dari segi tu kau tengok watak ahli tasawuf dengan watak ahli sufah ni nampak macam banyak persamaan. Baik, walau bagaimanapun pendapat ini amat bercanggah daripada aspek bahasa. Maksudnya perkataan tasawuf ni sufi. Tasawuf tu ilmu. Ahli tasawuf tu panggil sufi. Jadi perkataan sufi itu mari mana? Jadi pendapat yang ketiga ni dia kata mari daripada sufah. Sufah ni serambi Masjid Nabawi. Jadi mereka kata sufi itu mari daripada sufah. Baik, dari segi bahasa mengaitkan perkataan sufi, ini ahli tasawuf ni kepada sufah ni tak tepat. Dari segi bahasa tak kena. Tapi dari segi makna ada kaitan. Tapi tidaklah dari semua segi. Ada kaitan dari segi mana? Bahawa kehidupan ahli sufah ni, cara hidup mereka, gaya hidup mereka banyak sekali persamaan dengan gaya hidup ahli sufi. Banyak persamaannya. Tetapi tidak semua ahli sufah itu merupakan orang yang hidup seperti itu. Cuma nak tengok dari segi persamaan ni, gaya hidup ahli sufah ni secara umumnya mirip, banyak persamaan dengan gaya hidup ahli sufi di kemudian hari. Maka sebab itulah setengah ulama ni mereka mengaitkan nama sufi ni, ahli tasawuf ni dengan perkataan sufah ni dari segi tadi tu. Tapi dari segi bahasa tak kena. Dari segi bahasanya perkataan sufi itu dia tak mari daripada sufah ni, salah dari segi bahasa, tidak tepat dari segi bahasanya. Tapi dari segi aspek tadi tu, dari sudut tadi tu ada nampak persamaan. Gaya hidup ahli tasawuf dengan ahli sufi ni banyak sekali persamaan. Cuma nak beritahu bahawa di kalangan, dan kalau kita baca sejarah tokoh-tokoh sufi yang lahir selepas
di kemudian hari ni tokoh-tokoh besar mereka ni mari dari kalangan ahli sufah ni. Tokoh-tokoh besar ahli tasawuf mari dari kalangan ahli sufah ni. Cuma saya nak jelaskan sikit yang mungkin jarang orang perhati benda ni. Orang-orang miskin di zaman Nabi ni, macam dikatakan tadi ni, yang diberi tempat tinggal, yang disediakan tempat tinggal oleh Nabi di sufah tu, di belakang Masjid Nabawi tu, mereka ni sebahagian mereka dari kalangan orang muhajirin, yakni orang Mekah, orang Islam di Mekah yang berhijrah, yang mereka miskin. Mereka adalah segolongan daripada ahli sufah ni. Tetapi ada juga di antara orang-orang Ansar, yakni orang Islam yang sedia ada di Madinah tu, penduduk asal Madinah, orang Islam, orang Ansar ni, penolong, yang tolong ni. Mereka juga ada orang-orang miskin yang juga duduk di sufah ni. Jadi yang duduk di sufah Masjid Nabawi ni, orang muhajirin pun ada, orang Ansar pun ada. Cuma kalau kita tengok sejarah selepas tu tokoh-tokoh besar ahli tasawuf ni memang ada kaitan dengan ahli sufah ni dari kalangan orang muhajirin. Adapun ahli sufah ni ataupun ahli ibadah, kalau dulu disebut sebagai qurra, orang yang suka membaca Quran, suka beribadah dan sebagainya, dari kalangan orang Ansar ni, ahli-ahli ibadah dari kalangan orang Ansar ni, pada zaman-zaman terkemudian sebahagian mereka itu terlibat dengan kelompok Khawarij. Itu dia. Jadi dari kalangan ahli-ahli ibadah, ahli-ahli zuhud, dari kalangan orang muhajirin, sebahagian mereka ni tokoh-tokoh besar di kemudian hari ni jadi tokoh-tokoh besar kepada ilmu tasawuf, tempat rujukan kepada ilmu tasawuf. Tapi ahli-ahli ibadah dari kalangan Ansar, segolongan sebahagian mereka ni di zaman Sayyidina Ali, mereka terlibat dengan fitnah besar, terbabit dengan kelompok Khawarij. Itu sejarah dia. Kita tengok sejarah. Dua-dua ni ahli ibadah. Kelompok-kelompok Khawarij di zaman Sayyidina Ali tu, mereka ni orang yang sangat tekun beribadah. Maksudnya orang yang komitmen tinggi melaksanakan agamanya, terutama ibadahnya dan sebagainya. Tapi sikap, akhlak rosak. Rosak orang ni dia ada sifat, nak kata pun payah kalau disebut sikap dia ni. Tapi dari segi penghayatan agama, penampilan keagamannya tu memang sangat cemerlang dan jelas sekali. Tapi sikap, watak ada masalah sikit, sehingga ada laporan sebut bila berlaku pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah ni, yang akhir sekali selesai dengan tahkim, majlis tahkim itu, sehingga ada satu kelompok yang timbul yang tidak senang, tidak terima dengan penyelesaian ni. Mereka ni di kemudian hari dikenali sebagai kelompok Khawarij ni. Ada sekelompok di antara mereka ini pernah dilaporkan bahawa Sayyidina Ibn Abbas ni pernah nak membetulkan pemikiran mereka. Jadi pemikiran mereka agak ekstrim. Agak keras dan agak susah nak buat toleransi. Jadi satu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ni nak pergi berdiskusi dengan kelompok ni. Sayyidina Ali tak pergi mula-mula. Tidak pergi. Sayyidina Abbas ni pergi kerana aku takut kamu akan diapa-apakan. Maksud aku bimbang mu ni akan dibunuh ke atau apa ke, sebab dikenali kelompok Khawarij ni orang yang agak keras, bengih dan susah payah basa, kata orang. Payah basa, keras dan melabelkan orang dengan memandang orang dengan pandangan-pandangan yang buruk lah. Tapi mereka ni suka banyak beribadah. Jadi bila Abdullah bin Abbas ni nak pergi jumpa, nak diskusi dengan dia, Sayyidina Ali tak pernah pergi kerana takut keselamatan, bimbang. Tapi kata Sayyidina Ibn Abbas, kata tak apa, aku ni orang tak marah belaka, kata. Maksudnya masa tu berlaku pertikaian antara pendukung Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Tapi Ibn Abbas ni dia ambil jalan tengah. Jadi dia tak memperlihatkan, sehingga dia ni dapat berhubung dengan semua orang lah masa tu.
Tapi dia nak mewakili Sayyidina Ali untuk betul kelompok Khawarij ni. Jadi akhir sekali dia dibenarkanlah pergi. Bila dia pergi jumpa dengan kelompok Khawarij ni, apa yang dia nampak? Dia nampak kelompok Khawarij ni, yang dia jumpa tu nampak kesang-kesang orang ni memang kuat beribadah. Tanda-tanda yang timbul pada dirinya tu sebagai kesan orang yang memang tekun beribadah, banyak menghayati agama dia. Dengan nampak tanda-tanda Sayyidina Abbas, Ibn Abbas kata nampak pada tanda-tanda orang ni memang orang suka beribadah lah. Kemudian mereka ni telah didiskusi oleh Ibn Abbas. Didiskusi yang macam dia berbahas lah. Sehingga dia berjaya membetulkan 2,000 di kalangan mereka tu balik ke Pekasar balik. Berjaya dengan hujah Ibn Abbas ni menjelaskan kepada mereka begini, sehingga mereka akhir sekali tersedar kesilapan pegangan mereka tu, sikap mereka tu, dan dilaporkan sekitar 2,000 di kalangan mereka tu telah berjaya dipulihkan pemikiran tu balik kepada pemikiran sah balik yang terbabah gaya berfikir mereka tu. Itu nak beritahu. Jadi saya nak cerita balik kepada Ahlus Suffah tadi tu, bahawa mereka ini kalau kita tengok sejarah di kemudian hari, di kalangan muhajirin mereka ni tokoh besar di kalangan ulama dan juga ahli tasawuf di kemudian hari. Tapi di kalangan orang Ansar, segolongan mereka ni terbabit dengan kelompok Khawarij. Di zaman Sayyidina Ali. Baik, yang keempat, pendapat yang keempat pula, iaitu pendapat ini pula mengatakan bahawa ianya dikaitkan dengan seorang lelaki di zaman jahiliyah yang bernama Sawafah. Beliau sentiasa berada di sekitar Kaabah untuk memberi khidmah kepada orang yang menunaikan haji. Ada juga pendapat, cuma yang keempat ni, pendapat ni agak jarang, tidak banyak dibincangkan, tak banyak disebut, diulah oleh para ulama. Cuma dia menjadi salah satu pendapat yang ada yang mana ulama-ulama ataupun cuba mengaitkan perkataan sufi itu mari daripada nama orang ini. Tapi ternyata mengaitkan perkataan sufi dengan nama orang ini tidak tepatlah. Dari segi bahasa pun tak berkena, dari segi makna pun agak jauh sikit. Jadi demikianlah kesimpulannya, ulama-ulama ni berbeza pandangan dalam nak beritahu tentang asal usul perkataan sufi itu. Cuma antara pendapat-pendapat yang ada tadi tu, pendapat yang agak dekat dengan yang dilihat oleh segolongan ulama ni, yang dilihat oleh pengkaji-pengkaji ni, yang dikira agak dekat untuk dikaitkan dengan tasawuf ni, iaitu antara sekian banyak pendapat yang disebutkan tadi tu, iaitu perkataan Safa dengan makna suci. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruhu, iaitu diambil dia perkataan sufia daripada safa, lalu jadi sufia, tak apalah, tak tahu bahasa Arab pun. Jadi sufia akhirnya jadi sufi. Dari segi bahasa ada asas pertimbangan dia, dari segi makna tepat sekali. Kerana perkataan sufia ni bersih dari dua arah. Bersih dari aspek manusia, dengan arti manusia berusaha membersihkan diri dia. Kerana perkataan safa ni dua arah. Dia usaha untuk membersihkan diri dia, membersihkan keyakinan dia, membersihkan akhlak dia, perangai dia, membersihkan amalan dia, membersihkan muamalah dia, sehingga muafakat dengan kehendak syaraknya. Kemudian dia telah dibersihkan oleh Allah. Maksudnya Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Dia berusaha nak menyucikan hati daripada keyakinan, dia membetulkan keyakinan dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala kurniakan keyakinan yang kuat kepadanya. Jadi sufi ni ada dua bahagian. Bahagian usaha kita berusaha untuk beribadah, menyucikan batin kita, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi peringkat usaha tu kita macam nebang sikit lah. Kita memaksa diri untuk tekung kita beribadah. Kita memaksa diri untuk tekun kita baca Quran, untuk berzikir. Memaksa diri tekun
untuk bersedekah atau apa saja kebajikan-kebajikan lah. Jadi pekat kita ni, kita macam kata orang memaksa diri sikit. Kita rasa berat nak sembahyang, tapi kita terbayang juga sembahyang yang wajib dan yang sunat. Kita berat untuk melakukan kebaikan dan sebagainya, tapi kita buat juga. Itu pekat kita, bagi pekat menyucikan diri, pekat mujahadah kita ni. Tapi bila dia buat ini, sampai masanya Allah Ta'ala beri kesucian, sehingga perkara-perkara tadi tu menjadi ringan pada dia, menjadi penuh kegembiraan. Sebelum tu berat dan dia menanggung beban, payah, tapi dia terbayang juga atas nama mujahadah tadi tu. Tapi bila sampai tahap dia disucikan Allah, apa yang dibuat tadi penuh dengan keringanan. Bukan keringan buat, bahkan penuh dengan kekhusyukan, kegembiraan, kemauannya. Kalau dia solat sebelum ni, dia terbayang-terbayang, tapi buatlah. Tapi kadang-kadang dia rasa payah, tapi dia lawang, dia terbayang buat untuk meneruskan amalan tu supaya istiqamah. Tapi bila dia sampai tak disucikan oleh Allah, amalan yang dia buat tadi tu jadi ringan, jadi mudah, bahkan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesukaan. Itu tasawuf. Aspek berusaha tu sebahagian, aspek pemberian Allah sebahagian. Gabung dua tu, itu tasawuf. Tasawuf yang makna tasawuf yang sempurna. Itu dia. Baik. Kemudian persoalan selanjutnya, perkara selanjutnya yang disebut oleh pengarang kitab ini, iaitu tentang perkembangan tasawuf. Jadi kita seperti yang saya sebut dulu, kita memang merancang untuk menjelaskan persoalan tasawuf ni atas pertimbangan bahawa ilmu ini antara ilmu yang paling awal sekali yang akan dicabut daripada manusia. Antara ilmu awal dicabut, sehingga manusia itu, ilmu tasawuf ni ilmu tentang jiwa manusia, tentang hati. Jadi bila ilmu ni dicabut atau dikurangi, maka hati manusia ni hilang nur dia, hilang cahaya. Hilang, bukan maksud hilang hidayah, tapi hilang kecemerlangan, sinar hidayah yang kuat, yang terang tu. Sehingga ada, bukan tak ada iman, tetap ada iman, tapi iman yang kaku, iman yang beku, iman yang tidak mendorong, yang tidak kuat untuk mendorong manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Kadang-kadang tak cukup kuat untuk menggerakkan manusia itu. Jadi yang menjadikan manusia ni penuh dengan kejujuran, penuh dengan keinginan, kesukaan beribadah, itu adalah tasawufnya. Itu bahagian tasawuf. Baik, perkembangan tasawuf. Ibn Khaldun menyatakan di dalam bukunya Al-Muqaddimah, bahawa tasawuf adalah satu daripada cabang ilmu Islam. Jadi Ibn Khaldun ni salah seorang tokoh lah, tapi dia ni tokoh negarawan. Dia suhu dengan ilmu sosiologi, ilmu kemasyarakatan, sains sosial lah. Dia banyak kaji tentang aspek-aspek itu, sehingga dia menjadi rojokan oleh sarjana-sarjana. Orang Islam pun rojok ke dia, orang bukan Islam pun menjadikan Ibn Khaldun sebagai rojokan dari segi ilmu ni, ilmu ijtimai ni, ilmu kemasyarakatan, ilmu pembangunan, ilmu yang berkaitan dengan kemasyarakatan lah. Jadi dia tulis banyak kitab. Antara kitab dia tulis Al-Muqaddimah. Jadi apa yang disebut dalam kitab itu tentang tasawuf, dia kata tasawuf ini salah satu daripada cabang ilmu Islam. Itu kenyataan daripada Ibn Khaldun. Dia salah satu di antara ilmu-ilmu yang ada dalam Islam. Sebab kenyataan ni kita kena dengar molek, sebab hari ini sudah ada kedengaran oleh sesetengah ahli ilmu tasawuf tu dia bukan dari Islam. Hari ni kita berkejut dengar. Tu alim-alim ulama dari kalangan orang Arab pula tu. Orang Melayu ni tak apalah, kita rasa orang Melayu mungkin tak pandai apa, tak banyak mengaji dan sebagainya, tapi orang di kalangan alim-alim Arab ni, tapi alim sebenarnya lebih kurang kau orang Melayu, kau Arab ni pun. Tapi kita dengar dalam satu rakaman tu dia kata tasawuf tak ada dalam Islam. Tak ada.
Itu benda asing, benda baru, benda yang baru dia bawa masuk dalam Islam. Sampai begitu lah. Jadi hak ni yang kita kena jaga molek, jangan sampai ke tahap persepsi, pandangan, fikiran kita sampai ke tahap ni. Tasawuf tak ada. Jangan sampai begitu. Ini dia salah satu di antara ilmu dalam Islam. Cabang ilmu Islam yang baru. Maksud yang baru tu bukan benda tu baru, nama tu baru. Maksudnya zaman Nabi tu memang orang tak pakai nama ilmu apa ni, tasawuf. Ilmu fiqh pun orang tak pakai nama tu. Ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ilmu tasawuf, nama tu tak ada. Zaman Nabi hanya ada Al-Quran dan hadis. Tapi di zaman kemudian ni alim ulama telah membahaskan secara lebih khusus tentang Al-Quran dan hadis ni, lalu timbullah nama-nama ni yang membahaskan tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan amalan-amalan, dengan hukum hakam, sama ada hukum ibadah ke, muamalat ke, munakahat ke, jinayah ke, hukum hakam ni, maka ilmu tu orang panggil ilmu fiqh. Mana-mana alim ulama yang membahaskan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akidah dan cabang-cabang dia tu, maka dinamakan ilmu itu sebagai ilmu usuluddin. Mana-mana ulama yang membahaskan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum qalbu ni, hukum-hukum hati ni, masalah qalbu manusia, masalah rohani manusia dan sebagainya, banyak sekali ayat tentang perkara itu, maka ilmu tu orang panggil ilmu tasawuf. Itu dia. Jadi nama tu baru timbul, tapi bendanya sudah sedia dia. Sudah pun lama, sudah sedia ada sebagaimana bermulanya Islam itu. Baik, perjalanannya adalah perjalanan menuju kebenaran dan hidayah. Jadi perjalanan tasawuf ni satu usaha manusia untuk mencapai kebenaran yang sebenar dan mencapai hidayat, petunjuk pedoman yang bawa manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, yakin kepada Allah dan mengabdikan diri kepadanya. Itu perjalanan tasawuf tu, nak bawa ke situ. Sebagaimana jalan yang telah dilalui oleh golongan salafus saleh. Jadi jalan-jalan ni, perkara ni sebenarnya sudah pun dilalui oleh salafus saleh. Salafus saleh ni orang Islam yang awal dulu. Sudah saya jelaskan dulu dalam satu kuliah minggu lepas tu. Salaf ni siapa? Salaf ni secara mudahnya adalah merujuk kepada zaman. Orang Islam terutama dari kalangan alim ulama dia tu yang hidup pada 3 kurun pertama Islam, itu orang panggil salaf. Dari segi itu asal perkataan. Sekalipun ada juga pendapat mengatakan salaf ini dari segi manhaj, kaedah yang digunakan pakai, kaedah yang golongan yang menggunakan kaedah dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat ni, ayat-ayat yang mengandungi makna-makna kesamaran berkaitan dengan Allah Ta'ala terutamanya tu, menggunakan kaedah tidak menjelaskan maksudnya tu tapi menyerahkannya kepada Allah. Itu dipanggil cara tu, manhaj tu, kaedah tu orang panggil tafwid. Jadi dikatakan bahawa salaf ini ialah orang yang pakai kaedah tu. Itu khilaf, tak apalah, tapi nak khabar cara ringkas je gitulah. Jadi dinyatakan di sini bahawa perjalanan tasawuf ni sebenarnya adalah merupakan perjalanan yang sudah pun dilalui, sudah pun diamalkan oleh salafus saleh, oleh orang Islam di zaman awal Islam dulu. Mereka sudah mempraktisnya, mereka sudah mengamalkannya, mereka sudah melalui perjalanan tu. Cuma masa tu zaman awal tu orang tak panggil benda tu tasawuf, nama tu tak timbul lagi. Tapi perjalanannya sudah pun dilalui, sudah ditempuh, dihayati oleh salafus saleh. Siapa dia salafus saleh? Golongan orang Islam yang awal dulu tu. Saya nak bagi contoh banyak, sebab Ibn Khaldun beritahu pada beberapa kurung selepas Nabi wafat tu, terutama kurung yang kedua, yang ketiga tu dan kurung selepasnya tu,
sikap orang Islam ni agak berbeza. Zaman-zaman awal Islam tu, orang Islam menumpukan sepenuh perhatian kepada agamanya. Tapi pada beberapa kurung, terutama kurung yang kedua dan yang ketiga tu, setelah orang Islam berjaya membuka kawasan-kawasan baru, membuka wilayah-wilayah baru, sehingga banyak hasil-hasil yang dapat, kekayaan mula melepoh masuk ke dalam negara Islam. Orang Islam bangsa tu mula paling perhatian keutamaan dia tu ke arah ke dunia banyak dah. Zaman-zaman awal tumpuan orang Islam lebih kepada agamanya. Tapi zaman-zaman lepas tu bila orang Islam banyak ni, kekayaan, harta banyak, boleh harta, negara baru dibuka, peluasan wilayah zaman Sayyidina Umar sampai jatuhnya kerajaan Rom, duduk jatuh bawah kerajaan Islam, banyak hasil-hasil kekayaan. Jadi masa itulah tumpuan orang Islam mula mengarah kepada kekayaan, keduniaan. Sebab tu Nabi, dalam pesanan Nabi kata, aku tidak bimbang, demi Allah, aku tidak bimbang kemiskinan menimpa kamu, kata Nabi. Tapi aku bimbang kamu diberi kekayaan. Pelik. Kita bimbang miskin. Tapi bukan berarti Nabi suruh orang Islam jadi miskin. Jangan salah faham. Agama ni suruh kita jadi miskin ke? Salah tu, tak betul. Cuma Nabi kata, Nabi tidak bimbang sekiranya umatnya ditimpa kemiskinan. Bukan dia nak umatnya miskin, tapi dia tak bimbang kalaulah kemiskinan mengenai umatnya. Tapi hak Nabi bimbang kekayaan yang diberi. Antum radad dunya alaikum. Aku bimbang kamu dibuka dengan kemewahan kekayaan. Itu Nabi bimbang. Bukan Nabi bimbang nikmat tu, Nabi bimbang sikap yang timbul, perangai kita yang timbul setelah dibuka kemewahan tu. Itu Nabi bimbangnya. Lalu Nabi sebut ujung tu, kamu pasti akan berebut-rebut, kata Nabi. Tengok elok. Fatanafasuha. Kamu akan berebut. Sebagaimana orang-orang terdahulu berebut. Maksudnya contoh dia ada dah. Umat-umat terdahulu kena rosak dengan sebab yang sama. Sebab yang sama. Mungkin berebut mana-mana pun. Kemudian berebut, maka perebutan itu akan mengakibatkan kamu musnah. Dia akan memusnahkan kamu. Sebagaimana dia akan dia telah memusnahkan dan merosakkan umat-umat yang terdahulu. Jadi kebimbangan Nabi ni kalau kita perincikan, bukan kebimbangan kerana banyak nikmat, bukan kebimbangan kerana orang Islam jadi kaya, bukan. Tapi kebimbangan Nabi ialah iaitu kekayaan yang diperolehi dalam keadaan jiwa kita rosak. Bila jiwa kita rosak, kita boleh kaya, kekayaan kita itu akan menjadi senjata untuk manusia ni membunuh sama sendiri. Itu yang Nabi bimbang. Dan itulah yang menghancurkan umat terdahulu. Bukan kekayaan itu yang Nabi bimbang. Bukan kesenangan itu yang Nabi bimbang. Tapi kesenangan yang kena, yang boleh pada kita ni, yang kadang kita ni jiwa kita sakit. Jiwa kita rosak. Nauzubillah min zalik. Maka pada waktu itu kekayaan ini akan buat masalah kepada kita. Tapi sekiranya kekayaan itu diperolehi kepada orang yang baik hatinya, betul keyakinannya, dia akan jadi nikmat yang besar. Dalilnya di mana? Nabi sendiri ada memberitahu, sebaik-baik orang, sebaik-baik harta itu adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang soleh. Sebaik-baik harta. Harta yang macam mana? Tengok. Jadi nak tahu baik tak baik harta ni, tengok siapa pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ni'mal mal ni, sebaik-baik harta ni, iaitu lirajuli soleh. Sekiranya dia dimiliki oleh seseorang yang soleh, maka itulah harta yang terbaik. Jadi ukuran harta yang baik dan baik bukan harta tu, tengok siapa pemilik dia. Kalau pemilik dia tu soleh, soleh, sok tukar ketoi. Tukar. Soleh jadi toleh. Maknanya terbalik tu. Jadi soleh itu seburuk-buruk harta. Tapi kalau dimiliki oleh orang yang soleh, dia sebaik-baik harta. Jadi kita fahamlah maksud
Bila Nabi kata, aku tak bimbang kemiskinan mengenai kamu, tapi aku bimbang kekayaan yang dibukakan. Bukan kekayaan tu. Yang bimbang kekayaan ni boleh ke siapa? Jatuh ke siapa dia? Milik ke siapa dia? Itu Nabi bimbang. Dan adat kata lepas-lepas ni dia boleh kepada orang ada apa sihat. Banyak boleh kepada apa sihat. Ada apa sihat ni lah harta menjadi beban. Harta menjadi pemusnah. Harta menjadi yang akan membawa musibah yang besar. Itu yang Nabi bimbang. Maka Nabi kata, kamu pasti akan berebut-rebut. Bahkan akan berbunuh-bunuhan. Maka ia akan membinasakan kamu sebagaimana dia telah membinasakan umat-umat yang terdahulu. Jadi Nabi suruh, Nabi khabar ni, Nabi bawa contoh lalu. Tengok sejarah orang dulu-dulu. Kisah hidupnya macam mana? Serupa. Sejarah ni serupa, lebih kurang. Sebab tu orang yang cerdik ni orang yang faham banyak sejarah. Orang yang buta sejarah kerek kena tipu dia orang. Sebab hidup manusia ni perjalanan hidupnya lebih kurang. Sejarah lama tu orang yang cerdiknya orang faham banyak sejarah lama. Kerana dia ada pedoman. Banyak pedoman dia dapat. Tapi kalau buta sejarah kerek kena lebang dia orang. Kena tipu. Sejarah ni tak semestinya sejarah zaman kuno dulu. Cerita lepas-lepas. Mungkin cerita minggu lepas. Minggu lepas tu sejarah. Jadi sejarah. Kisah lepas-lepas tu. Bulan lepas. Minggu lepas. Semua jadi sejarah lah kata. Kita ingat sejarah zaman Jepun dulu. Kalau zaman sejarah tu bagus sejarah. Zaman Jepun, zaman British tak. Sejarah ni kisah lepas dah. Mungkin bulan lepas, minggu lepas, dua lepas tu semua jadi sejarah lagi. Jadi tahu sejarah ni di pedoman. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu tu, sejarah-sejarah lama ni, apa yang sudah berlaku tu, kami akan ulang-ulangi di kalangan manusia ni. Maksudnya, hak berlaku dulu dah tu, akan berlaku semula. Nudawiluha. Kami akan ulangi dia, bainan nas, di kalangan manusia. Hak berlaku dulu, musim semula. Tapi masa tu baik semula. Jadi kalau kita tahu contoh lepas-lepasnya, ada pedoman lah sikit. Tapi kalau buta sejarah, tak tahu sejarah, kena semua. Kena tipu semua. Jadi sejarah lama ni penting kita tahu. Kerana dia memberi pedoman. Kerana sunnatullah dia ni akan berulang semua. Akan berulang. Sejarah lebih kurang tadi. Baik. Peringkat awal tasawuf ni ia lebih berbentuk ibadah. Zaman-zaman awal Islam, penampakan corak tasawuf tu orang tengok nampak dalam bentuk ibadah. Tapi sebenarnya bukan ibadah saja. Di sinilah kadang-kadang setengah orang yang tidak mengkaji secara mendalam atau tidak belajar dalam sikit tentang tasawuf, dia terbabah dari sudut pandang dia tu. Dia kata tasawuf ni ibadah je. Dia dah tahu bahawa ibadah tu satu juzuk dari tasawuf. Tasawuf dia ada aspek lain lagi. Sebab dia tak tengok lain. Jadi tapi tak nak salah juga, mungkin dia ngaji setakat tu je. Mungkin setengah orang tu dia ngaji gitu je. Jadi dinyatakan di sini pada peringkat awalnya ia lebih berbentuk ibadah. Jadi tasawuf zaman Nabi tu kalau orang tengok, orang nampak aspek ibadah itulah yang nyata. Tapi sebenarnya bukan ibadah saja, dia ada hal lain lagi. Dan mengingati Allah secara berterusan. Jadi zaman awal Islam, hal-hal yang berkaitan tasawuf ni, elemen-elemen dia selalunya dikaitkan dengan ibadah. Kemudian zikir yang berterusan, sentiasa banyak ingat kepada Allah. Baik. Kemudian menjauhi perhiasan dunia atau disebut sebagai zuhud. Elemen zuhud, yakni ahli tasawuf zaman tu mereka ni berwatak zuhud. Zuhud zahir lah. Kehidupan mereka itu nampak unsur-unsur kezuhudan. Mereka tidak mengejar habuan kemewahan dan sebagainya. Mereka hidup dengan kadang berzuhud. Itu zaman-zaman awal Islam. Penampilan tu nampak, ciri tu ada. Memisahkan diri daripada manusia. Tasawuf pada waktu itu, orang ahli tasawuf, ahli ibadah ni dia banyak bawa diri, menyendiri. Maksudnya beribadah, beramal jauh daripada orang ramai.
Itu antara gambaran-gambaran pattern-pattern awal tasawuf pada zaman tu. Menjauhkan, memisahkan diri daripada manusia semasa berkhalwat dan beribadah. Pada waktu mereka ni buat ibadah, pada mereka melakukan amalan-amalan, mereka buat dan kadang menjauhkan diri daripada orang. Menjauhkan diri daripada orang ramai. Baik, kalau kita tengok sejarah orang dulu, di zaman awal Islam ni, orang Islam di zaman awal ni, di rumah mereka ni, mereka buat bilik khas, tempat khas. Tempat untuk mereka beribadah dalam rumah mereka sendiri. Orang panggil Masjidul Bait. Dan kelaziman ghalibnya golongan orang Islam terdahulu tu dia ada tempat ni di rumah masing-masing, terutamanya, tidak semualah tapi banyak. Dia buat bilik khas tu memang untuk ibadah je, untuk dia sembahyang malam, untuk sembahyang sunat, mengaji Quran, berzikir dan sebagainya. Mereka buat tempat khas, satu bilik di rumah masing-masing, kebanyakan ada. Sehingga ulama ahli fiqh berikhtilaf dalam membahaskan apakah kita boleh beriktikaf di situ atau tidak. Pendapat yang dhaif di kalangan ahli-ahli fiqh mengatakan boleh kita iktikaf situ. Itu pendapat yang dhaif sikitlah. Nak kabarnya gitu pattern dia. Mereka ada tempat-tempat yang mereka buat secara menyendiri. Maksudnya mereka beribadah dalam kadang mereka jauh daripada pandangan orang. Nak masuk depan orang lah. Kalau di masjid-masjid, Masjid Nabawi zaman dulu, ahli-ahli tasawuf ni mereka cari celah-celah tiang. Tempat-tempat yang terlindung sikit. Celah-celah tiang mereka duduk. Bucu-bucu tu. Bucu-bucu tempat-tempat sudut-sudut tu, jauh sikit dari orang tu. Itulah tempat yang mereka selalu suka duduk. Tu zaman awal Islam dulu. Daripada situlah timbul juga perkataan zawiyah. Kerana perkataan zawiyah ni bukan nama mek, saya mek bukan apa. Zawiyah ni maksudnya penjuru, bucu-bucu tu. Bucu-bucu tu. Jadi zaman awal Islam, ahli-ahli tasawuf ni banyak duduk tempat-tempat tu. Tempat yang agak jauh daripada orang sikit. Macam sudut sikit lah, sudut. Mereka duduk celah-celah tiang, ujung-ujung. Jadi kalangan ahli sufah ni dan ahli tasawuf ni suka duduk tempat-tempat gitu. Di kemudian hari, setelah Islam mula berkembang, banyak kemudahan sikit, barulah mereka buat tempat-tempat tersendiri yang disebut sebagai zawiyah yang suku, ataupun kita panggil madrasah lah, macam surah lah tempat kita ni. Macam surah untuk tujuan beribadah. Tapi zaman awal tu masih ada Masjid Nabawi saja, tempat-tempat tadilah yang menjadi pilihan. Celah-celah tiang, bucu-bucu sejik mereka duduk. Itu maksudnya mereka menjauhkan diri daripada orang untuk tujuan memfokuskan ibadah. Itu kehidupan mereka di zaman awal dulu. Jadi Ibnu Khaldun beritahu pattern ini, pattern antaranya berzikir secara berterusan, kemudian kehidupan dan keadaan zuhud, kemudian memisahkan diri ketika beribadah jauh daripada orang tadi itu. Ini trend yang dilakukan oleh salafus soleh. Orang Islam zaman awal dulu memang beginilah pattern mereka. Beginilah keadaan mereka. Tapi bila beberapa zaman selepas tu apabila kekayaan boleh masuk dalam negara Islam, orang Islam boleh menjadi kaya, banyak harta masuk, tumpuan orang sudah lari ke arah tu dah. Banyak ke arah hal-hal keduniaan. Sehingga orang-orang yang masih mengekalkan amalan-amalan ni, tradisi gini ni, dianggap pelik. Padahal zaman awal Islam itulah yang lumrahnya. Tapi bila zaman orang Islam sudah mula kaya, ramai orang Islam mengarah kepada kekayaan, kesenangan dan sebagainya, mula mencenderung ke situ. Orang yang masih mengekalkan tradisi itu, mereka inilah yang dipanggil sebagai sufiyah ataupun zuhad, ubad, ahli zuhud, ahli ibadah ataupun ahli tasawuf. Itu sejarah dia. Jadi orang yang mengekalkan tu apa yang berlaku di zaman Nabi itu, orang yang kekal keadaan tu mereka inilah dipanggil sebagai ahli tasawuf. Dia bukan golongan baru mari tak. Hak ada tu zaman tu ramai, zaman awal ni ramai. Zaman kemudian ni orang ramai ni dia mengarah ke lain. Jadi hak kekal ada tu, itulah ahli tasawuf. Sebab itu Sayyidina Ali, seperti yang disebut oleh Ibnu Katsir, saya hari ni kita kena sebut benda, kena sebut rujukan lalu. Hari ni
banyak mai pakai tahangi tak tahangi. Jadi tak tahu kat mana sumber maklumat tu. Jadi buka dalam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni dia menulis banyak kitab. Dia memang murid Ibnu Taimiyah. Memang dia murid Ibnu Taimiyah. Tapi dia tidak pengaruh dengan faham akidah Ibnu Taimiyah. Dia Asy'ariyah. Dia bermazhab Asy'ari. Agak beza dengan kawan dia seorang lagi nama Ibnu Qayyim. Ni anak putih Ibnu Taimiyah. Dari banyak aspek dia anak putih. Beza dengan Ibnu Katsir segi akidah tu. Ibnu Katsir ni Asy'ari. Maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah dari manhaj Asy'ariyah. Ibnu Qayyim dah dia kekal dengan manhaj guru dia tu Syekh Ibnu Taimiyah. Baik, nak khabarnya Ibnu Qayyim ni Ibnu Katsir ni dia ada satu kitab besar tentang sejarah namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab ni kitab besar, banyak jilid. Dalam kitab ni dia menukilkan kisah. Saya nak khabar bahawa kadang-kadang yang disebut oleh Ibn Khaldun ni zaman awal Islam, orang Islam gini-gini di zaman kemudian ni Ramadah dak buat gini ni sehingga benda ni nampak pelik. Ni ini Ibnu Katsir dia sebut dalam Bidayah wa Nihayah dia tu kisah macam mana Sayyidina Ali. Ini kisah pengaduan keluhan Sayyidina Ali zaman dia. Tu baru zaman Sayyidina Ali, bukan zaman kediang lagi. Zaman sahabat-sahabat Nabi ada lagi. Jadi Sayyidina Ali ni pada satu ketika dia bersama dengan seseorang namanya Abu Arakah. Jadi dia sembahyang subuh sekali. Dia sembahyang subuh dengan Abu Arakah ni. Bila sudah selesai sembahyang subuh, Sayyidina Ali ni dia mendiamkan diri lama, duduk senyap. Sehingga Abu Arakah yang meriwayatkan cerita ni, dia kata, dia tengok Sayyidina Ali macam orang tengah bersedih. Tengah bersedih. Ka'anna alaihi ka'abah. Seolah-olah orang yang sedang ditipu dengan sesuatu yang menyedihkan. Duduk mekuk senyap tu. Lepas sembahyang subuh. Sampai naik matahari. Sampai waktu isyraq. Bila masuk waktu isyraq, dia solat isyraq. Lepas tu baru dia mula berbicara kepada Abu Arakah ni. Itu kadang kata Abu Arakah. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kata, demi Allah, dia kata, aku telah melihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memanglah dia hidup zaman Nabi dan dia tahulah sahabat Nabi ni siapa dia dan keadaan mereka macam mana. Saya kata Sayyidina Ali, demi Allah, aku telah melihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitul yawma ma yushbihuhum. Tapi zaman aku ni, hari ni aku dak nampak dah sesuatu yang menyerupai mereka tu. Maksudnya keadaan mereka ni, ehwal mereka ni, amalan keadaan mereka ni, zaman aku ni aku dak jumpa, dak nampak dah. Dengan erti apa yang dibuat oleh sahabat tu hari ni tak orang buat dah. Tak nampak dah pattern tu. Itu pengaduan Sayyidina Ali. Itu zaman Sayyidina Ali baru. Lalu Sayyidina Ali memperincikan lagi. Dia kata, dia cerita ehwal-ehwal sahabat ni. Dia kata mereka ni suka bangun malam dan mereka membaca Al-Quran. Bagaimana mereka membaca Al-Quran? Yatamayalu. Ni badan mereka ni gini. Yatamayalu ni baca Quran. Macam kita tengok hafiz-hafiz duk ngaji Quran tu lah. Beringguk orang. Jadi sahabat-sahabat Nabi seperti itu mereka baca Al-Quran. Cuma beringguk dia berat lagi. Maksudnya Nabi kata seolahnya dahi mereka ni nak sentuh topok kaki tu. Beringguk dia tu. Itu mungkin salah satu cara untuk menghindari mengantuk lah kali. Mereka baca Quran seperti itu. Mereka waktu malam mereka habiskannya dengan qiyam, dengan bersolat dan membaca Quran. Tapi bila masuk waktu subuh, faiza asbahu, bila masuk waktu subuh, mereka selesai mendirikan solat subuh, apa pula yang mereka buat? Zakarullah. Mereka mula berzikir. Tapi bagaimana cara sahabat Nabi zaman awal tu berzikir? Zakarullah, mereka berzikir. Sayyidina Ali menjelaskan madu kama yamidu syajaru fi yaumir rih. Mereka berzikir dalam keadaan bergerak-gerak badan mereka ini. Bagaimana bergerak badan mereka? Seperti pokok bergerak pada waktu dia dihentam oleh ribut yang kuat.
Yaumul Rih ni hari ribut. Hari ribut kuat, pokok kita tengok pokok. So, ni bahan ribut tu. Begitulah keadaan sahabat Nabi berzikir pada waktu pagi. Lepas subuh. Bergoncang, bergerak badan mereka seperti pokok dipukul oleh ribut. Fi yaumir rih. Sehingga kata saya tadi, hattan balla wallahi siyabuhum. Sehingga baju-baju mereka ni basah. Basah baju mereka. Wa hamalat ayunuhum hattan balla wallahi siyabuhum. Mata mereka ni berlinangan dengan air mata, bercucuran. Sehingga basah baju-baju mereka ni. Basah bukan kerana peluh, tapi kerana cucuran air mata tu basah baju. Itu yang digambarkan oleh Sayyidina. Itu saya nak beritahu yang dikabarkan Syekh Ibn Khaldun, asal tarekat ahli tasawuf begitu. Tapi di kemudian hari ini, apa yang biasa diamalkan oleh sahabat ni ramai orang tinggal tu. Sehingga orang buat tu dianggap pelik pula. Pelik. Padahal zaman awalnya itulah ramai orang buatnya. Tapi zaman kemudian yang mengekalkan itu dipandang sebagai gharib, pelik. Sebab tu di dalam beberapa riwayat ataupun pada pandangan setengah ulama, ahli tasawuf ni dikenali sebagai ghuraba. Ghuraba ni daripada gharib. Gharib ni yakni orang-orang yang terasing, dianggap sebagai orang-orang yang agak terpisah, terasing daripada orang ramai. Maksudnya macam kita cakap macam terpisah dari kehidupan orang lah. Kalau orang ramai kehidupan gini, dia ni macam lain sikit. Gitu. Dianggap sebagai terasing. Kerana kebiasaan masyarakat sudah berubah. Tapi yang mengekalkan keadaan itu, yang masih mengekalkan keadaan itu dianggap sebagai pelik lah, pelik dan terasing. Agaknya kita nak faham guana bila Nabi sebut aksiru zikrullahi hatta yakulu majnun. Mana kau nak faham? Nabi kata perbanyakkan zikir sehingga mereka kata muni gila. Muni gila. Zikir mana agaknya orang kata gila. Sampai tahap orang mungkin berpandangan ni orang gila ni. Nabi kata perbanyakkan zikir. Sampai begitu. Tapi bukan, janganlah kita buat-buat zikir nak suruh orang kata gila. Jangan sampai gitu pula. Tapi Nabi suruh banyakkan zikir. Dengan kadang yang mungkin kita bila banyak tu, orang mungkin akan sangka kita orang gila. Sampai begitu. Baik. Baik, dengan keadaan begini, para sufi mendapat satu kesan, yakni dengan mengamalkan amalan-amalan khusus tadi, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, dengan zikir, dengan bersikap zuhud dan sebagainya. Itu ada huraian-huraian dia lah. Kadang-kadang berlaku juga salah faham. Kan salah faham apa? Tanggapan orang kita ni bila zuhud disamakan dengan erti miskin. Itu kekeliruan juga tu. Nanti bila sampai fasa dia kita akan terangkan supaya salah faham ni tak timbul dalam pemikiran masyarakat kita. Disamakan bila zuhud ni kau tak lagi dengan miskin. Dan bila Islam tu menyuruh kita bersikap zuhud dan disifat yang mulia, lalu diterjemah Islam ni suruh kita ni jadi miskin. Miskin apa kedana. Ini satu tafsiran yang agak keliru tentang hakikat benda ni. Nanti kita akan huraikan semua insya-Allah. Jadi dengan keadaan begini, para sufi mendapat satu kesan, natijah, hasil, iaitu ilmu yang khusus yang difahami oleh mereka sahaja. Hasil daripada mereka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah ni, mereka telah dikurniakan dengan ilmu pengetahuan yang orang lain tak dapat. Hasil kurnia Allah kepada mereka ni, ilmu yang khusus, kefahaman yang khusus yang orang lain tak dapat, tapi dia hasil kurniaan Allah. Allah Ta'ala beri ke dia. Sebab tu Imam Ghazali, ni kisah Imam Ghazali. Pandangan orang terhadap Imam Ghazali ni bermacam-macam lah, tapi saya rasa saya nak tutup dengan kisah ni lah malam ni. Nanti kita akan teruskan ni pada kuliah-kuliah yang akan datang lah. Nak khabar ilmu yang khusus ni, macam mana benda ni berlaku. Imam Ghazali sendiri
Dia ni bermula dengan alim ulama sebagai faqih, alim, pakar debat, alim yang keilmuan dia tu rata bidang dia tu. Alim dia tu bukan sejenis ilmu saja, dia penguasaan ilmu dia tu mencakupi ilmu-ilmu yang ada zaman dia tu, terutama ilmu-ilmu keagamaan lah. Menguasai, bukan tahap dia tahu ilmu tu, dia menguasai bidang tu. Dia lah tok fiqh besar, dia lah ahli usuluddin besar, dan dia lah ahli kalam yang besar, ahli falsafah yang besar. Maksudnya bidang-bidang ilmu ni dia jadi tokai belaka ni, dia imam belaka dalam ilmu ni, kealiman dia. Sehingga ulama mengukur kealiman Ghazali ni. Ulama-ulama zaman dulu, kita nak ukur kealiman seseorang tu macam mana? Zaman dia ni orang ukur dengan serban. Zaman Sayyidina Ali. Sehingga ulama-ulama mencatat dalam kuliah-kuliah Imam Ghazali ni, dia dihadiri oleh lebih 400 orang yang berserban besar. Serban besar. Zaman tu orang nak ukur alim dan alim tengok serban dia. Tapi hari ni dah dia pakai dah buah ni. Hari ni dah dia pakai. Tapi zaman dulu je. Maksudnya kita tengoklah banyak kok kadang-kadang yalah, tapi bagus bukan tak bagus, cuma nak kabur zaman Imam Ghazali. Kalau orang tu dak alim, dak berani pakai, dia ada pattern serban dia. Kalau macam di Mesir kau dia pakai serban merah tu lah, pakai piah, tu tanda hafiz Quran lah. Kalau orang bukan hafiz dak berani pakai piah tu, takut orang uji kokak-kokak dak reti. Tapi zaman Imam Ghazali orang ukur kealiman dengan serban besar dia tu. Pattern zaman tu. Jadi ulama mencatat, dia kata Imam Ghazali ni kuliah-kuliah dia lebih dari 400 orang yang berserban besar tu hadir majlis dia. Berarti yang mendengar ilmu Imam Ghazali ni ulama-ulama besar yang jumlahnya cukup ramai. Jadi hak tu sudah cukup nak menggambarkan kealiman dia masa tu. Tapi Imam Ghazali ni dia orang dahagi, dan dia ada hati yang jujur. Dia dahagi, satu ada sifat bagus dia dahagi, segi dia ada jujur ni dia nak tahu dan dia nak betul-betul dia nak cari, dia ada sifat bagus dia. Pekat awal dia menyalahkan ilmu tasawuf. Sebab tu kita dah heran hari ni kalau ada orang kata ilmu tasawuf sesat, kita dah pelik lah. Imam Ghazali pun gitu juga dulu. Pekat awal dia kata ilmu tasawuf ni salah lah, tak ada lah begitu ni lah, kok adanya amalan kita buat sudah lah. Sampai bila dia mula sedar? Bila dia sedar, bila bertemu dengan adik dia sendiri. Imam Ghazali ni dah ada 2 beradik. 2 ni alim-alim belaka. Sebab Imam Ghazali ni ayah dia miskin. Ayah dia mati, 2 orang anak ni kecil lagi. Dia orang miskin, tapi dia tinggal 2 orang ni kepada sahabat dia yang juga orang miskin. Minta kawan dia ni tolong jaga anak dia 2 orang ni. Ayah dia mati awal. Tapi waktu kan jaga dia pun miskin juga. Jadi sekat jalan je, tak cukup modal dah nak jaga 2 orang ni. Akhir sekali dia hantar ke madrasah, iaitu pusat pengajian yang dikelolai oleh kerajaan masa tu. Di situlah Imam Ghazali telah membina karya dengan adik dia. Tapi 2 ni alim dalam ilmu yang berbeza. Imam Ghazali alim dalam ilmu-ilmu zahir. Semua cabang ilmu, hampir-hampir keseluruhan ilmu tu dia kuasai. Dan dia jadi orang yang sangat alim dalam bidang tu. Dan dia sudah sampai ke tahap kemuncak kealiman dia lah. Pakar rujuk, ahli debat, dan dia telah mengalahkan banyak saingan-saingannya dalam perdebatan. Ahli falsafah yang pada waktu itu yang alim-alim dihentam oleh Ghazali, bergudung jatuh, tak bangun-bangun. Ketajaman dia tu. Sebab Imam Ghazali ni perangai dia, dan dia kaji satu benda, dia akan cari siapa akar umbi dan dikaji. Sebab tu bila dia menulis ilmu menghentam aliran falsafah Syiah, dan hentaman dia tu menyebabkan mazhab ni runtuh, tak bangun-bangun. Kenapa? Kerana padu huraian dia. Tapi Tuan Halim tu lah dia bertemu dengan adik dia. Adik dia Ahmad Al-Ghazali. Tapi tukang kasut dia. Tapi alim buat ilmu batin. Dia semayang 2 orang. Semayang 2 orang, Imam Ghazali macam biasa mengimamkan semayang lah. Tapi tengah jalan adik dia mufarakah. Adik dia memisahkan diri daripada berimamkan Imam Ghazali ni. Jadi Imam Ghazali tanya, buat apa pula ni? Apa kurang aku? Apa silap aku? Kat mana? Aku rokok tak betul ke?
sujud doktor ke? Aku baca salah ke? Tak ada dia imam. Jadi bila gitu dia pun tanya. Dia tanya sendiri, apa benda masalah dia gini. Adik beritahu. Dia kata, aku nak sembahyang guana. Aku nak sembahyang berimam guana dengan seseorang yang baju dia tu penuh dengan darah je. Kejut Imam Ghazali. Aku nak sembahyang guana. Baju dia penuh dengan darah. Maksudnya Najis. Imam Ghazali tengok baju tak ada darah. Baru dia tengok. Dia takak orang cerdik ni. Kalau hati jujur, cepat takak. Dia cerdik, dia ada jujur. Mudah takak. Dia takak lalu. Oh ya sungguh. Masa aku jadi imam tu, otak aku ni, kepala aku ni, sedang memikirkan masalah-masalah fiqh yang berkaitan dengan haid perempuan. Baru dia tahu. Masuk darah yang dia nampak tu rupanya bukan bajunya, ni baju ruh dia tu. Kamu tu tengah duk mikir kita nak berimam dia denganmu. Kata adik dia. Baru dia sedar. Ada ilmu yang aku tak dapat kuasai. Ada ilmu lain. Di situlah dia mula belajar dengan guru tasawuf. Bermula dengan Al-Imam Abu Ali Farmadi. Dan dia belajar dengan guru yang lain-lain sehingga dia jadi imam. Cuma saya nak ceritanya, ilmu ni kait dengan cerita ni. Saya lekok jauh sikit cerita dia tu. Imam Ghazali dia kata, padahal masa dia sudah jadi alim besar. Tapi setelah dia menceburi perguruan dengan guru alim ulama ilmu tasawuf ni, dia didik oleh guru dia ni. Pada waktu itulah dia menulis kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata, dia kata Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada aku setelah aku menjalani perjalanan ini dengan ilmu yang berganda-ganda, yang selama ni aku tak nampak benda tu. Allah Ta'ala beri berganda-ganda. Dan di situlah Imam Ghazali menulis kitab besar dia tu, Ihya Ulumuddin. Itu nak khabar ni. Sini dia beritahu bahawa mereka ni orang yang menekuni ibadah dan sebagainya, sebab sebahagian mereka ni ataupun di antara mereka ni ada yang dikurniakan Allah ilmu-ilmu yang tidak dapat dicapai oleh kebanyakan orang. Itu antaranya. Nanti insya-Allah kita akan sambung huraian ni pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.